Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam channel Ustazah Waniati. Ustazah doakan semoga semua sihat di luar sana. Kita akan mulakan pelajaran kita hari ini dengan tajuk yang baru, iaitu jauhi syirik. Okey, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam channel Ustazah Waniati. Ustazah doakan semoga semua murid kat luar sana sihat-sihat sejahtera dan jaga kesihatan diri ya. Okey, kita teruskan lagi pelajaran hari ini, iaitu tajuk jauhi perbuatan syirik, pendidikan Islam tahun 5. Okey, semua dah bersedia? Terlebih dahulu Ustazah akan terangkan apakah pengertian syirik. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu makhluk yang lain. Maksud menyekutukan ialah percaya ada kekuasaan lain yang setanding dengan kekuasaan Allah. Okey, hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Hukum menjauhi syirik adalah wajib. Jadi sebagai umat Islam, kita hendaklah menjauhi perbuatan syirik tersebut. Okey, seterusnya dalil menjauhi syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah Tuhan yang Esa. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-22. Okay. Aspek-aspek syirik dibahagikan kepada 3. Yang pertama, syirik dari perkataan. Yang kedua, syirik perbuatan. Yang ketiga, syirik hati ataupun pengakuan ataupun disebut juga dengan iktikad. Okey, perkataan contohnya seseorang yang mengatakan bahawa Allah itu berbilang atau lebih dari satu. Okey, perkataan yang keluar dari mulutnya itu merupakan perbuatan syirik. Okey, yang kedua, contoh perbuatan syirik perbuatan ialah seseorang yang memakai tangkal. Okey, perbuatan memakai tangkal tersebut kerana dia percaya kepada tangkal, jadi perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Okey, seterusnya yang ketiga, syirik yang hati, iaitu percaya kepada bomoh yang berkuasa menyembuhkan penyakitnya. Okey, perbuatan tersebut mempercayai kepada bomoh adalah perbuatan syirik kerana dia tidak yakin dengan kekuasaan Allah, tapi percaya bahawa bomoh yang menyembuhkan penyakitnya. Kita tengok pula contoh-contoh perbuatan syirik. Okey, perhatikan satu persatu. Yang pertama, percaya kepada azimat. Okey, yang kedua, memakai tangkal. Okay, ada sesetengah orang yang percaya kepada azimat dan memakai tangkal. Mereka beranggapan bahawa azimat dan tangkal itu boleh memberi perlindungan kepada mereka daripada bahaya dan sakit. Jadi perbuatan tersebut merupakan perbuatan syirik kerana dia percaya benda itu yang boleh menghalangnya daripada sakit dan bahaya. Okey, seterusnya, menyembah patung, berhala atau menyembah pokok. Ini adalah syirik perbuatan ya. Kita nampak dia menyembah pokok tersebut. Okey, menganggap ubat sebagai penyembuh. Okey, sebenarnya bukan ubat yang menyembuhkan, tetapi ubat hanyalah sebab yang mengizinkan penyakit itu sembuh ialah Allah Ta'ala. Okey, memuja kubur, memuja roh nenek moyang. Okay, itu adalah semua perbuatan syirik. Okey, ada lagi yang seterusnya ialah percaya kepada tukang tilik nasib, memakai lambang agama lain, mempercayai bintang ramalan. Okey, dalam bintang ramalan sesetengah dia ada nyatakan okey, bulan September, okey, orang ni akan ditimpa musibah. Okey, jadi kita percaya.
bila ada yang mempercayai bintang ramalan tersebut, maka perbuatan tersebut ialah perbuatan syirik. Jadi hati-hati ya. Okey, seterusnya ada riak dan takbur. Begitulah contoh-contoh perbuatan syirik yang ada, sama ada secara perbuatan, perkataan atau iktikad. Jenis-jenis syirik dibahagikan kepada dua. Yang pertama syirik jali, yang kedua ialah syirik khafi. Okey, Ustazah akan terangkan dengan lebih jelas. Yang pertama syirik jali ialah syirik ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan yang lain selain Allah yang esa. Syirik jali juga dikenali dengan syirik besar. Okey, perbuatan syirik yang besar. Okey, contoh syirik jali pula ialah menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain sembahan. Yang seterusnya meminta doa dari makhluk selain Allah. Meminta doa ni maksudnya dia meminta pertolongan dari makhluk yang diciptakan oleh Allah, tetapi tidak minta doa dari Allah. Maka perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik jali. Okey, akibat buruk kerana mengamalkan syirik jali ialah dia boleh merosakkan akidah seseorang. Yang kedua, menghilangkan pergantungan kepada Allah kerana dia percaya ada makhluk lain yang boleh membantunya selain Allah. Yang ketiga, berdosa besar. Yang keempat, dimurkai Allah. Dan yang kelima, dia akan kekal di dalam api neraka kerana perbuatan syirik tersebut. Okey, seterusnya kita tengok syirik khafi. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Maksudnya semasa dia melakukan ibadah, seseorang itu melakukan ibadah, dia melakukan ibadah bukan kerana Allah, tetapi dia ada niat yang lain. Okey, kita tengok contoh ataupun keadaan yang membawa kepada syirik khafi. Contohnya riak dalam melakukan ibadah. Riak ni macam bangga diri. Okey, contohnya bersedekah kepada orang miskin bukan kerana Allah, tetapi untuk bermegah-megah dan hendakkan pujian. Okey, jika seseorang yang melakukan amalan baik, dia melakukan amalan baik tetapi bukan kerana Allah, tetapi kerana untuk bermegah-megah, maka perbuatan tersebut tidak dapat pahala, tetapi dia melakukan syirik khafi, malah dilaknat oleh Allah. Okey, akibat orang yang mengamalkan syirik khafi, yang pertama menghapuskan pahala amalan. Amalan yang dibuat tu tak dapat apa-apa pun. Okey, tak dapat apa-apa pun. Okey, yang kedua, sukar menerima pandangan orang lain. Yang ketiga, menimbulkan permusuhan. Yang keempat, dibenci masyarakat. Yang kelima, mudah berputus asa. Sebenarnya ada banyak lagi akibat buruk jika seseorang itu mengamalkan syirik khafi. Okey. Sebenarnya penerangan tentang video ini lebih boleh lebih lanjut lagi. Ustazah harap penerangan ringkas ini semoga memberi manfaat kepada murid-murid di luar sana. Okey, jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum.